juga sekarang ni taburan fitnah. Saya melihat hari ini macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuntutan dan menuntut supaya Tan Sri Muhyiddin menarik balik dengan serta-merta video TikTok ucapan dia ketika ceramah Grand Finale di Perikatan Nasional di Padang Serai, bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil wang sampai 15 juta daripada kerajaan Negeri Selangor. Jawablah. Baik itu saya katakan sebab nampak gayanya Ketua XN Nair and Partner sibuk balik untuk mengambil tindakan undang-undang seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak melakukan memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini keadaan saya, dan saya haraplah berhentilah. Kalau anda nak jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang benar-benar konstruktif, bukan sekadar membangkang, menabur fitnah dan sebagainya. Sebab anda juga memilih untuk jadi pembangkang, bukan salah orang. Jangan nak marah. Tiba-tiba sekarang ni saya melihat sekarang ni saudara, lain tak ada. Sekarang ni dah center untuk maki hamonnya adalah Datuk Zahid Hamidi. Kerana disebabkan Datuk Zahid Hamidi, maka Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri. Dia merasakan seolah-olahnya kalau UMNO menyokong dia, dia tak mengertikan 10 orang itu menyokongnya untuk jadi Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri. Saya kata ini berhentilah buat begitu. Sudah-sudah. Masa untuk bekerja. Sekarang ini kita satukan. Anda yang membuat, bukan orang lain. Duli Yang Maha Tuan Agong dah mengundang dua-dua. Anda bukanlah parti yang dominan yang boleh menubuhkan kerajaan secara persendirian. Mengapa tidak diwujudkan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Anda dah tolak. Bila dah tolak, jangan marah. Anda memilih untuk jadi pembangkang. Itu tindakan anda. Tak salah. Jadi bila Datuk Seri Duli Yang Maha Tuan Agong menyarankan pada Datuk Seri Zahid Hamidi, memanglah pada mulanya beliau memikirkan benda-benda begini, soal isu dan sebagainya, tapi beliau mengambil tindakan yang agak kalau dari segi politiknya membahayakan dirinya. Tentulah dia akan diseranah orang, tapi demi lestari demokrasi, demi menyantuni Duli Yang Maha Tuan Agong punya saranan, maka beliau bersetuju. Apa ada masalah? Kenapa pula diserang sekarang? Kononnya lah kluster mahkamah. Beliau pasti akan hadir ke mahkamah. Saya pernah bertanya dengan dia. Dia kata kalau apa saja pun jawatan dia pegang pun, dia tetap akan membersihkan dirinya di mahkamah kerana itu adalah naluri kendaknya. Ini masalah sekarang ni, kita mencipta macam-macam naratif. Sebab itu saya katakan, jangan lupa selepas ini ramai nanti akan jadi kluster mahkamah. Sebab itu akhirnya saya merasakan cara terbaik, tak payah. Sebab sekarang ni saudara, geng-geng broker, saya panggil geng-geng broker ni, mereka sedang menjelajah ke seluruh negara, menggapai supaya bagi mereka melihat cara nak menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu saja, tumbangkan Zahid Hamidi, ganti dengan calon mereka. Dan calon mereka ini tentulah akan membawa ahli parlimen ini, membawa usul yang tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka berlakulah seperti langkah Sheraton. Berapa kali nak jadi negara kita ni? Walaupun saya yakin benda tak akan berlaku, tetapi mereka yakin. Bahawa kononnya rakyat Malaysia ni tengok duit saja, cium bau duit ni saja, terburu-buru. Saya yakin benda tak boleh berlaku dah. Sudah-sudah dah. Sekarang ni pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat sokongan sebanyak 147, 148 ahli parlimen. Anda cuma 74 campur 74. Gabungan Perikatan Nasional cuma 74. Yang lain semua dah sokong. Jadi apa masalahnya? Jadilah seorang ataupun pimpinan pembangkang yang konstruktif. Jangan hanya sekadar-kadar nak melihat keruntuhan kerajaan. Itu tak baik. Saya dengar ada kalangan pemimpin bahawa mereka kata bahawa UMNO ini perlu ditumbangkan Zahid Hamidi. The key is mereka mesti menumbangkan Zahid Hamidi. Sebab itu mereka mencipta macam-macam cerita. Kluster mahkamah, kaki sakau, perompak. Sedangkan apa yang mereka nyatakan tidak betul. Tetapi hari keempat ini, di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menangani derita rakyat, kita sepatutnya berhempas pulas, memerah otak dan fikiran membantu beliau. Bukan nak cari jalan untuk meruntuhkan. Sekarang ni suka tak suka, Duli Yang Maha Tuan Agong dah terima. Dan kalau tak percaya nanti 19 bulan buatlah usul. Saya yakin termongeh-mongeh lah nanti.
Untuk apa kita nak menunjuk pada orang luar bahawa kita masih berantakan? Cukup-cukup dah sekarang ni. Jadi saya harap, saya tengok sekarang ni semua saya agak terperanjat apabila mereka merasakan seolah-olah keputusan pilihan raya parlimen di Padang Serai itu seolah-olah gambaran satu Malaysia tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tak betul. Itu tak betul. Warga Padang Serai okey, tak terima Pakatan Harapan. Okey. Tapi tidak boleh merencatkan satu usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan kerajaannya. Tak apalah, mereka dah memilih pembangkang. Itu biasa dalam demokrasi. Begitu juga apa yang berlaku di Tioman. Sekarang ini bahawa calon daripada UMNO Barisan Nasional menang di Tioman. Ini tidak akan menjadikan bahawa seluruh Pahang itu menyokong. Sepatutnya Yang Amat pada Menteri Besar kena sedar bahawa selama ini merasakan Pahang itu dominan dengan UMNO. Hari ini okey, alhamdulillah 17-17. 17 pada UMNO, 17 pada pembangkang yang ada sekarang ni. Okey, tak ada masalah. Tapi sedar bahawa ada 17 Dewan Negeri kawasan adun dalam negeri Pahang yang anda pimpin, yang di mana rakyatnya merasakan kurang yakin atas kepimpinan anda. Jadi kerahkan setiap wakil rakyat, ahli esko memberi perhatian sepenuhnya di kawasan tersebut. So menang Padang Serai, esok boleh angkat sumpah. Mana boleh begitu, saudara? Ini saya minta maaf lah, satu logika yang tak masuk akal. Jadi saya haraplah kawan-kawan semua, warga cinta damai, saya bagi tahu tak ada keperluan kita nak menukar kerajaan sebab sekarang ni baru, takkanlah 4 hari. Belum lagi, memang kita tahu bukan senang untuk melakukan perubahan. Luka yang begitu dalam sekarang ni, luka di tangan ni belum sembuh lagi, sabarlah. Tiba-tiba nak tengok baik seperti biasa, tak boleh, saudara. Paling-paling tidak pun ada parutnya, sekurang-kurangnya. Tapi kalau parut itu ditekan, berdarah balik. Kita tak mahu hidup rakyat penuh dengan keparahan, berdarah hidup rakyat nanti, saya. Sepatutnya bantu. Kita fikirkan apa yang terbaik, bagi cadangan. Saya menanti kalau ada teman-teman mengirim kiriman pada saya, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, yang saya akan lontarkan. Saya melihat kesan dari pilihan raya di Padang Serai. Saya dapat kiriman sahabat kita, saudara Abdullah. Dia kata, mengapa pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Itu persoalan yang tahu saya. Ataupun pengundi dah tak kisah zaman Perikatan Nasional lockdown. Saya nak jawab macam mana, saudara? Pengundi-pengundi Padang Serai, apakah mereka merasa dan percaya pada Perikatan Nasional bersih? Ini persoalan yang perlu kita jawab, yang saya pun tak boleh nak jawab. Mungkin kerana pengundi-pengundi di sana tak terasa apabila negara mengalami lockdown yang dilakukan era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin. Mungkin mereka lupa kerana kesibukan, keseronokan berpolitik, keseronokan maki hamun, ataupun kerana adanya sesuatu. Saya Saudara Mazlan Ahmad tak payah nak ulas. Saya bukan nak ulas, saya untuk memberi pandangan saya. Sebab Saudara Abdullah mengatakan kepada saya, hantar kiriman, mengapakah pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Terpulanglah. Mungkin mereka hebat dalam membuat publicity dan sebagainya, melalui media sosial. Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Terpulang. Yang boleh menentukan bersih tak bersih adalah penguatkuasa, SPRM, pencegah rasuah atau pihak polis. Biarlah mereka melakukan tindakan nanti. Jangan kita pula campur tangan. Jangan kita orang kata lebih sudu dari kuah. Betul lah kali Saudara Abdullah tanya ke saya, atau pengundi tak kisah zaman Perikatan Nasional yang melakukan lockdown, pun saya tak boleh nak jawab. Sebab benda itu sudah berlalu lebih 2 tahun yang lalu. Tapi kena ingat, kesan daripada lockdown itu sampai hari ini rakyat terus menderita. Kesan daripada lockdown itu ekonomi. Saya macam cerita kat anda, kalau anda refer balik waktu saya berada di Langkawi, saya terkejut sebab hotel-hotel di Langkawi masih lagi berlarutan yang tutup. Sedangkan pendapatan ataupun pekerjaan utama di Langkawi adalah sektor pelancongan. Kesannya sampai sekarang hotel tak bermain, banyak hotel-hotel ditutup.
Saya pergi Keluang, saya tengok banyak kedai-kedai berderet-deret yang for sale, to rent, orang tutup meniaga. Kesan daripada lockdown. Tapi orang boleh percaya, pulanglah. Mungkin mereka tak serik. Alhamdulillah, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Apa itu? Ataupun dia kata kerana sokongan terhadap UMNO tu kurang. Saya rasa itu mungkin juga. Kalau tanya saya apa? Kerana perangai orang UMNO, perangai pemimpin. Kau dipilih, kau jadi calon pun kau maki hamun juga parti. Tak dapat jadi calon pun kau maki hamun parti. Kau lupa bahawa kau dulu hidup senang kaya raya kerana UMNO. Kamu jadi pemimpin UMNO peringkat bahagian. Kamu dipilih jadi wakil rakyat, kemudian dapat peluang jadi menteri. Bila kamu tidak dipilih lagi, kamu seranah UMNO ni bagai narak. Orang macam ini bagi saya tidak layak untuk UMNO memikirkan. Mudah-mudahan kalau saya dalam majlis tinggi memang saya berlasah habis. Mudah-mudahan majlis tinggi UMNO malam ini bersidang membicarakan persoalan ini. Sebab rumah UMNO perlu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau tidak nanti rakyat muak menyampah. Ada bukan ramai pun, 7-8 orang aja. Tapi 7-8 orang ni setara mereka punya wang. Mereka punya banyak wang dan ditabur. Tapi matlamat mereka tak ada lain. Mereka nak berkuasa balik. Mereka nak jadi menteri balik. Mereka nak dilihat konon-konon menjadi pengurusi JLC dan sebagainya. Kerana itu mereka perlu menumbangkan kerajaan yang ada hari ini dan menyokong agar pimpinan mereka pula jadi Perdana Menteri. Cukup-cukuplah, brother. Enough is enough. Kenapa tidak anda menyimpan satu perasaan? Sayangi rakyat. Kasihanilah rakyat yang tidak berdosa. Anda mengaku diri anda sebagai pemimpin, tapi akhirnya anda menjahanamkan negara. Tindakan anda itu kerana untuk memenuhi your own desire ataupun kehendak hati anda, memenuhi apa yang perasaan anda. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Tak dapat, maka orang kata biarlah putih mata. Sedangkan kita kata biar berputih tulang, jangan putih mata. Ini tidak. Bagi mereka, jangan. Asalkan aku tak putih mata, apa nak jadi pun jadilah. Inilah masalah yang dihadapi oleh pemimpin yang terdahulu, yang membuat rakyat bosan kerana mereka menyerang pemimpin yang tak ada diada-adakan. Tak ramai secara jumlah mereka ada 6 orang. Saya haraplah persoalan ini dibincangkan oleh Majlis Tinggi. Kalau boleh mereka ini disingkirkan. Orang ini tak layak. Dan saya juga